Baik. Kata ulama, qala muallif rahimahullah wa hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin. Qasad 70, tajuk yang ke-21. Di antara akhlak salafus salih rahimahullah subhanahu wa ta'ala itu ialah mereka cuba menghilangkan dalam diri mereka itu setiap masa nak buang sifat apa? Orang salih setiap masa duk kira nak buang sifat-sifat munafik dan nak masukkan sifat-sifat mukmin. Nah, ini cerita orang saleh. Maka tentu kita jika kita ni orang soleh, kita duk kisah nak buang sifat buruk, nak buang sifat munafik, dan kita nak ganti dengan sifat-sifat mukmin. Nak buang lagu mana? Tuan, mana cara nak buang? Saya bagi satu teknikal dia ataupun cara dia, tuan. Bila ambil ayat sembahyang, habis ambil ayat sembahyang, doa tu niat, ya Allah bersihkan aku daripada sifat munafik, waj'alni minal mutatahhirin. Kan doa tu kan, waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bila sebutkan waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersih, maka ya Allah niat di hati, buangkan sifat munafik aku ya Allah. Ini praktikal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Niat jadi orang taubat, tak mau jadi orang munafik. Wa ja'alni minal mutatahhirin, buangkan sifat, bersihkan aku ya Allah, bersihkan sifat munafik aku ya Allah. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang soleh, ini orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wa ja'alni min ibadikas salihin, sifat orang soleh. Maka apa sifat orang soleh? Sifat orang soleh ialah nak buang sifat munafik itu. Cara dia, ambil wudu itu, niat elok, doa pada Allah supaya Allah buangkan sifat munafik ini. Munafik datang mana tuan? Munafik datang hati. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit munafik. Yang ni tak nak siapa, semua orang ada yang ni. Kalau tak bersih kan memang dia akan jadi kotor dalam hati. Bila apa sebab, apa benda yang menyebabkan, apa gangguan yang menyebabkan bila hati kotor ni, apa yang ganggu? Solat terganggu. Kerana bila hati kotor, tak bersih, tak suci, dia akan jadi apa? Dia ganggu solat. Dia kacau lah. Nak khusyuk tak boleh. Ini yang jadi iman. Sebab itu saya ulang balik tuan, minta Allah cucikan hati kita itu dengan doa selepas wuduk itu. Kan? Nabi kata apa? Siapa ambil wuduk yang sempurna, kemudian habis wuduk baca doa tadi, maka Nabi kata illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhuluna min ay babin syaa. Siapa yang ambil wuduk yang sempurna, habis wuduk baca doa yang baik tadi dengan niat Allah hilangkan sifat munafik, habis dia wuduk sempurna dan baca doa, Nabi kata illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kalau hamba lagu tu, kata Nabi, wuduk yang terbaik dan baca doa tadi, ketahuilah oleh kamu, Allah bukakan pada engkau 8 pintu syurga, dan hang boleh masuk pintu mana masuk nanti. Rupa-rupanya tuan, wuduk yang baik, wuduk yang sempurna, doa yang ada pada wuduk itu membukakan pintu syurga. Pasal apa tak buat? Rugi ya tak buat kan? Kenapa Allah buka pintu syurga tuan? Kerana pada engkau tiada lagi sifat munafik, pada engkau sifat siddiq, pada engkau sifat siddiq, sifat orang salihin ada kat engkau. Kritikal. Tidak gini kita buat pun. Ambil wuduk bukan suruh sembang, ambil wuduk kita konsentrate, kita tumpu dengan doa-doanya. Akhirnya doa tu kita minta Allah bersihkan hati, bersihkan diri, supaya hilang sifat munafik, cakap bohong, buang. Tanda-tanda Allah terima ibadat apa dia tuan? Tanda-tanda orang pergi Mekah balik haji, tanda haji diterima apa dia? Tanda salat diterima apa dia, kata ulama? Tanda haji dia terima, tanda ibadat kau Allah terima apa tandanya? Tandanya antaranya berubah engkau daripada buruk kepada baik. Tu tanda Allah terima ibadat. Nah, tanda Allah terima salat, kita makin berubah daripada yang buruk pada baik, daripada munafik kepada mukmin. Baik tuan-tuan dan sekalian.
Maka sifat orang soleh ialah cuba menghilangkan dalam diri dia setiap masa duk buang sifat munafik dan diganti dengan sifat mukmin. Antara sifat-sifat mukmin ni adalah dalam Quran. Apa sifat mukmin dalam Quran? Jom tengok. Mukmin ni banyak, tapi satu ayat yang kita pilih malam ni dalam kitab ialah surah At-Taubah. Cantik saya ambil ayat ni tuan-tuan. Kita ambil ayat ni sebagai apa? Sebagai nak bagi tahu surah ni, ayat ni, ayat yang adalah kitab ni tuan-tuan, ayat 112 surah At-Taubah. Lihat refer Quran tengok. Kalau dalam Quran muka surat 205, 207 minta maaf. 205 minta maaf. Belah kanan. Dalam Quran muka surat 205 belah kanan ayat paling atas sekali, ayat 112. Surah At-Taubah. Allah kata apa tu ayat ni? Ulang balik. Muka surat 205 surah At-Taubah ayat 112. Firman Allah Subhanahu wa taala, At-Taibun. Satu. Al-Abidun. Dua. Al-Hamidun. Tiga. As-Saihun. Ar-Raki'un. As-Sajidun. Al-Amiruna bil-Ma'ruf. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda. 8 sifat orang mukmin dalam ayat ni. Bermula dengan At-Taibun. Orang beriman, orang soleh ni, cara hidup dia suka bertaubat. Orang beriman, orang soleh ni, satu daripada benda dia suka buat, dia suka sembahyang taubat, suka istighfar, suka banyak bertaubat dengan Allah. Kalaulah tuan-tuan, bila Allah berikan sesuatu jalan untuk kita, contohnya, saya percaya benda ni tuan-tuan dah rasa, saya boleh rasa, kita bagi satu perasaan tuan-tuan. Ada tak Allah bagi tuan-tuan rasa seronok nak istighfar? Ada tak? Ada. Ada orang dia tak mau istighfar. Tapi bila mana tuan-tuan, bila Allah bagi kita suka istighfar, ketahuilah Allah suruh kita bertaubat. Bila kita rajin bertaubat, Allah sebenarnya sedang duk bawa kita jadi orang soleh. Kerana taubat itu satu jalan utama. Seperti mana ala ayat ni, At-Taibun, itu jalan orang yang soleh. Kalaulah Allah bagi kita suka bertaubat, main taubat jadi kesukaan kita, malam-malam makin bagi tahajud, sebelum main tahajud main taubat dulu, nak sembahyang subuh main taubat dulu, bagi tengah malam taubat dulu, duha sebelum buat duha main taubat dulu. Dia suka solat taubat. Siapa suka taubat, ketahuilah Allah sedang memperjalankan kamu masuk dalam golongan as-salihin. Sebab sifat soleh, sifat beriman, sifat orang beriman, antara yang pertama, yang paling utama ialah dia suka bertaubat. Kalau tuan-tuan termasuklah orang suka taubat, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Sebab orang bertaubat ni termasuk dalam golongan as-salihin. Ayat yang pertama ataupun perkataan pertama dalam ayat 112 surah At-Taubah. At-Taibun, orang yang suka bertaubat. Ini sifat orang beriman. Ataupun tuan-tuan, Allah beri tuan-tuan satu amalan. Apa amalan tadi lah? Allah bagi kita suka taubat, astaghfirullah, 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 bukan tasbih. Dosa saja lepas bayang astaghfirullah, astaghfirullah, seorang-seorang tengah malam di rumah atau di masjid awal-awal duk penyuruh teman-teman pegang tasbih astaghfirullah, 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 suka taubat. Saya ulang balik, siapa-siapa yang Allah suka bagi dia bertaubat, siapa-siapa yang Allah bagi dia bertaubat, siapa-siapa yang Allah bagi dia beristighfar, bermakna Allah suka dia jadi orang bertaubat. Dan siapa-siapa yang jadi masuk dalam golongan bertaubat, ketahuilah, syukurlah, terima kasihlah pada Allah kerana Allah sedang membawa engkau untuk masuk dalam golongan sholihin. Dan yang kedua tuan-tuan, kalaulah Allah bagi satu amalan lagi tuan-tuan. Apa amalan dia? Kalaulah Allah bagi satu amalan lagi, apa dia? Lepas sembahyang
tuan-tuan rajin dan suka baca Sayyidul Istighfar. Kalau yang tu Allah bagi, ketahuilah yang tu lebih Allah cinta kamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allah bagi yang tu. Dalam banyak-banyak amalan Allah bagi yang tu suka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Allah bagi yang tu kat kita tuan-tuan, ketahuilah Allah sayang kamu. Allah sayang. Sebab tu dia bagi kita lafazkan ucapan tu. Kerana kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man ruziqal istighfar man ruziqal istighfar ruziqal ijabah. Barang siapa diberikan istighfar, ketahuilah Allah sedang memustajabkan diri dia dan permintaan dia. Mana rezeki tuan-tuan ni? Siapa yang boleh istighfar ni rezeki ni? Dia rezeki kerana Allah yang beri. Ya? Banyak-banyak zikir ni terpilih yang tu. Ada orang dia suka subhanallah, 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 boleh. Ada orang dia alhamdulillah, alhamdulillah, boleh sehari-hari ribu-ribu. Tapi tiba-tiba Allah hantar mai satu lafaz, satu zikir, satu amalan. Allah mai hantar astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kira rupanya 1000 satu hari. Allahu Akbar. Kalau itu yang Allah hantar mai, seorang balik ketahuilah, kata ulama, dirimu sedang dikasihi oleh Allah. Dan Allah sedang cuci engkau. Allah nak bawa engkau dalam golongan at-taibun. Allah nak bawa engkau masuk golongan solihin yang dikasihi. Jadi, kalau itu kita nak jadi orang taubat kan? Maka bila nak jadi orang taubat, ketahui seorang balik, jalan pertama pada Allah ialah bertaubat. Bila mana orang tu Allah sedang taubatkan dia, bermakna Allah sedang menarik dia pada Allah Ta'ala. Sebab siapa yang dia Allah kurniakan rezeki beristighfar, apa cara istighfar tak kira lah, istighfar ke, yang taubat ke, sayyidul istighfar ke, apa benda yang dikira pengampun dosa, khususnya istighfar, maka orang ni sedang dibawa oleh Allah dalam golongan as-siddiqin atau golongan solihin. Baik, yang kedua siapa tuan-tuan? Yang kedua, orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang suka bertaubat. Dan golongan kedua yang dimasuk oleh Allah ialah al-abidun. Apa dia orang abid ni? Abidun ialah orang yang beribadat. Orang kuat ibadat dia orang soleh. Baik. Orang kuat ibadat adalah orang soleh. Tetapi maksud ibadat ni bukan orang ibadat saja. Ibadat dengan ilmu. Orang yang suka beribadat, tapi dia juga suka mengaji. Bukan beribadat tak mengaji, tak ada. Baik, ibadat dia berlapis dengan ilmu. Bukan ibadat yang tak ada ilmu. Kan? Baik. Kemudian yang ketiga siapa dia? Golongan ketiga yang jadi orang yang dipuji Allah, golongan yang termasuk dalam golongan yang solihin, golongan yang mukminin. Siapa dia? Orang yang alhamidun, orang dipuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jadi puji. Mana dia boleh istighfar, lepas tu dia puji Allah. Dia alhamdulillah pula dalam dia dan diri dia. Allah bagi zikir-zikir untuk dia baca pada Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Golongan keempat, as-saihun. Saihun ni mana apa tuan? Saihun, yakni orang yang mengembara untuk menuntut ilmu. Saihun mana orang yang berjalan-jalan. Orang yang apa? Yang bersiar-siar. Kalau saih ni siyahah ni. Dalam bahasa Arab siyahah bermaknanya pelancongan, melancong. Saihun ialah orang yang berjalan. Bukan berjalan saja, berjalan mencari ilmu. Ini maksud dia. Mana orang yang berjalan mencari ilmu, pergi masjid sana cari ilmu, main masjid ni cari ilmu. Ketahuilah tuan-tuan, siapa yang mengembara kerana cari ilmu dan mengembangkan ilmu, sebenarnya engkau sedang Allah masukkan dalam golongan mukminin dan golongan yang salihin. Kan?
Baik, lagi siapa lagi tuan? Golongan yang nak jadi orang beriman atau orang yang soleh ni ialah golongan ar-raki'un, orang rokok. Yang kedua yang sambung ni lagi as-sajidun, orang yang sujud. Rokok sujud ni benda yang berbeza tapi dalam satu ibadat. Lagi siapa dia lagi tuan? Al-amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh dengan kebaikan. Tuan-tuan yang Allah sekalian, malam kemarin saya ada program dengan di Pulau Pinang lah. Saya ada program dengan Syekh Dr. Salah Khalifah, Muhammad Khalifah. Dia tak boleh balik lagi sebab apa? Sebab PKP, tak boleh balik dia juga. Pasal airport dia tutup, tak boleh balik juga. Kan daripada Damai hari ni pada bulan 3 hari tu balik-balik Belaji Tera ni kita nak ada program di Kelantan, balik-balik Pulau Pinang 18 hari bulan. 18 bulan 1 mula PKP kita. Sangkut-sangkut waktu sampai tak boleh balik hari ni. Cuba nak balik minggu lepas tak boleh, flight tak ada. Pasal apa? Pasal aman tutup. Dia punya airport. Tak ada flight. Ni cuba minggu ni 17 pula. Tak ada juga. 7 bulan. Pergi 17 pula. Saya kata Syekh, yang pergi dulu lah. Hang tunggu sampai bulan lah. Dia pun doa kita. Malam kemarin kita buat majlis di Pulau Pinang. Dalam negeri Pulau Pinang boleh lah kan, dijemput oleh pihak masjid yang sebelahan dengan Mahan. Lepas sembahyang maghrib di rumah dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah dengan Mahan. Maghrib di rumah dah kereta sembang, saya terlupa nak bagi tajuk kat dia. Sampai masjid sembahyang sunat dah habis sembahyang maghrib dah, kami sembahyang di rumah dah. Orang sembahyang maghrib habis, kami pun sembahyang sunat. Lepas tu dia terus mula majlis. Saya nak bagi malam tu, saya nak bagi anak murid satu terjemah. Kan kita latih berterjemah, saya bagi peluang nanti dapat terjemah, alhamdulillah. Jadi saya pun duduk di bawah lah. Sebelum tu saya turun bawah nak panggil anak murid jadi terjemah. Saya kata dekat Syekh kata kat saya, nak cakap apa? Saya tahu aku terlupa nak bagi tajuk. Terus main satu tajuk ke kita. Tajuk dia apa? Tajuk dia ialah bagaimana nak berjaya depan Allah Ta'ala. Saya kata Syekh tu, Syekh bincang tajuk dia lah, tajuk berjaya depan Allah. Maka Syekh pun kata terus dia buka tajuk dia. Dia buka ayat 110 surah Ali Imran. Surat 64 dalam Quran. Baik. Surah Ali Imran. Ali Imran ni dekat dengan apa? Dekat dengan lah. Benar? Muka surat 64 surah Ali Imran, muka surat belah kiri. Ayat yang ke baris kedua pada atas. Ni jadi orang yang apa? Termasuk dalam benda yang saya sebut ni. Bila Allah firmankan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat. Ya Allah keluarkan pada umat yang banyak. Kita terkeluar daripada golongan-golongan lain maknanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik manusia. Ya Allah keluarkan kepada semua manusia. Semua manusia tak baik macam kamu. Kerana kamu umat terbaik sebab engkau bernabi ke nabi yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kata ulama, kata Allah Taala, Syekh sebut malam tu ada kata apa syarat jadi umat terbaik? Maka Allah sebutlah ayat tu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pagi tadi pun tuan-tuan saya syarah bab ni. Di Mahat tadi, kuliah tadi, saya sebut benda ni sama. Hadis Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik manusia itu ialah orang yang memahami Al-Quran. Khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik manusia yang terbaik ialah orang yang mahir Al-Quran. Baik. Nah, yang kedua orang paling bertakwa. Dan cara bertakwa macam mana? Cara bertakwa ni hadis Nabi sebut al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik dan cegah kemungkaran. Kalau kau jadi orang terbaik. Dan satu lagi Nabi kata, kan, kalau nak jadi orang terbaik, saya bagi tadi 5. Saya bagi 5 jenis nak jadi manusia terbaik. Kita bagi di Mahat tadi untuk ada dalam YouTube ada, untuk tuan-tuan diary dia atau tengok dia kuliah pagi tadi.
Hadis Nabi sebut 3, Quran sebut 2, jadi 5. Quran sebut 2, 3, Quran sebut 3, hadis Nabi sebut lagi banyak. Saya bagi saya 5 aja. Macam mana jadi umat yang terbaik? Kan? Macam mana jadi orang yang terbaik pada Allah? Pertama jawapannya, suruhlah orang buat baik. Ajak orang buat baik. Dia berkata pula, ajak buat baik tak mau Ustaz. Ajak buat apa? Tuan-tuan dan sekalian, Allah suruh kita ajak buat baik. Dia nak buat baik tak buat baik, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Allah perintah kita ajak dia saja, bukan bagi dia hidayah. Allah bagi hidayah kat dia, kita cuma ajak dia saja. Ajak tak? Tuan-tuan dan sekalian, yang paling susah mengajak ini bukannya orang lain. Yang paling susah kita ajak ialah keluarga sendiri. Real. Ini kita dapati. Pasal apa? Fitrah dia, dan fitrah dia bukan kita saja. Fitrah dia, Nabi Nuh ajak isteri dan anak tak mau. Kita sama juga tuan. Suruh isteri pakai tudung tak mau. Suruh isteri pergi solat, mengaji tak mau. Isteri suruh suami jom belajar mengaji tak mau. Tak mau. Maka rupanya yang paling susah hati kita ni bukan nak abang kat orang lain, nak ajak orang lain. Susah hati kita ni dan nak ajak dia beradik sendiri. Tuan-tuan dan sekalian, saya pernah sebut tadi juga tuan. Di waktu kita salat maghrib, abang kita tahu mana. Cuba perhati balik. Di waktu kita salat maghrib di masjid, kita mengaji ramai-ramai di masjid, abang aku tang mana ni? Adakah dia dengan aku, atau dia di rumah dia, ataupun dia duduk tang mana-mana? Aku pun tak tahu tang mana. Kan? Bila saya habaq tu tuan, saya kata tu adalah lepas sembahyang, lepas baca kuliah, kata ustaz, kata betul, saya ni geram kat abang saya ustaz. Kenapa? Saya ajak dia mengaji, dia kerja mengai. Kerja nak mengai. Balik 3 pagi tu. Ni orang Tanjung, orang Penang lah. Dua mengai mana? Mengai dekat tu Jambatan Pulau Pinang. Dia sanggup pergi 3 pagi. Kuliah sampai pukul 10 tak larat, pukul 9 tak larat dah. Siapa dia tu? Abang saya ustaz. Susahlah ajak dia. Dek, saya tu ulang balik. Bila kita mai ke masjid bersolat, abang kita tang mana? Adik kita di mana? Mak kita kalau hidup lagi ada tang mana? Adik-beradik kita tang mana? Pupu kita tang mana? Sepupu saya tang mana waktu saya majlis, waktu saya belajar? Di mana pupu-sepupu saya? Rupanya tuan ulang balik, nak ajak dia beradik ni susah. Berbeza dengan ajak orang lain. Maka Allah pun habaq dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan pada keluarga kamu yang terdekat dulu. Nabi SAW ajak pak menakan tak mau Islam. Kan? Nabi Nuh ajak isteri anak dia tak mau Islam. Nabi Ibrahim ajak pak dia tak mau Islam. Asyah ajak Fir'aun tak mau Islam. Musa ajak Fir'aun tak mau. Maka ajak adik-beradik ni susah sebenarnya. Tapi ya Allah suruh apa dia? Allah suruh kita tetap mengajak manusia pada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf. Kalau kita jadi orang berjaya hadapan Allah, ajaklah manusia kepada kebaikan. Ajak dan menyuruh ia buat baik, dan cegah ia jangan buat kemungkaran dan kejahatan. Ini kerja kita ni. Kemudian apa lagi tuan? Jadi orang beriman, jadi orang soleh, nak berjaya hadapan Allah. Ayat 110 surah Ali Imran kata apa? Wa tu'minuna billah. Beriman dengan Allah. Lagi Nabi kata apa lagi? Nak jadi orang berjaya hadapan Allah. Masa tak ada ni. 9 lebih dah. Baik, saya ulang balik. 5 benda saya bagi tadi, saya sebut malam ni juga tuan. Siapa nak berjaya hadapan Allah Ta'ala, jadi golongan yang berjaya hadapan Allah nanti di kiamat, di akhirat. Pertama, ayat Quran habaq dah. Ajak orang buat baik. Yang kedua, halang ia jangan buat kejahatan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga Nabi habaq dalam ayat Quran tadi 110 Ali Imran, beriman dengan Allah, ajak beriman. Macam cara beriman? Al-Quran itu tanda beriman. Mengaji ni cara beriman. Itu garis panduan yang diberikan oleh orang soleh. Baik. Kemudian apa lagi? Nabi abang nak jadi orang berjaya hadapan Allah. Pertama ulang balik, kau tak nak catat. Siapa nak berjaya hadapan Allah, nak jadi orang terbaik sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jaga apa pertama? Ta'muruna bil ma'ruf, jagalah, suruhlah orang buat kebaikan.
Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua ialah cegah jangan buat kemungkaran. Yang ketiga, berimanlah dengan Allah Ta'ala. Ikut ayat 110 surah Ali Imran. Hadis tadi saya baca tadi tu. Pagi tadi saya baca di Ma'had. Hadis. Yang nombor 4 punya cara nak selamat depan Allah. Jadi orang terbaik. Apa dia yang keempat? Tambah Nabi SAW. Jaga silaturrahim. Kerana orang jaga silaturrahim, orang akan berjaya depan Allah. Jadi orang terbaik kerana menjaga silaturrahim. Dan yang kelimanya masa tak dan ada masalah sekupas lain. Yang kelima nak jadi orang berjaya depan Allah ialah hadis Nabi yang berbunyi ad-dinun nasihah. Agama Islam ni nasihat, menasihati. Suami habaq kat isteri, isteri terima nasihat. Isteri pesan kat suami, suami terima nasihat. Anak habaq kat ayah, ayah terima nasihat. Ayah habaq kat anak, anak terima nasihat. Guru habaq kat anak murid terima nasihat. Anak murid kata tok guru terima nasihat. Masing-masing menerima dan memberi nasihat. Itulah agama. Maknanya tu apa dia? Seorang balik, siapa-siapa nak jadi orang yang beragama Islam, siapa nak jadi orang yang beragama, jaga satu benda. Jaga apa dia? Jaga agama itu, kerana agama itu nasihat, menasihati. Ad-din, atau hadis Nabi yang berbunyi ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, menasihati. Nasihat tak mana tuan? Ini nasihat ni. Kita buka kitab, ulama kata apa, tu guru kata apa, kita dengar. Kita balik berubah. Khutbah, khatib kata apa, balik berubah. Saya pernah tuan-tuan, ni cerita lama cerita. Di apa, di satu tempat lah. Satu tempat hari Jumaat. Hari Jumaat. Jumaat ni pesan lah, masa tu ada kuliah di masjid tu. Tapi kerana kuliah ni kuliah musliman, kuliah musliman, saya pun hari Jumaat ni pesan lah. Sebab tak dan masa tu, tak dan kita nak habaq ni kan, WhatsApp mana ada, pakai telefon 3 supang macam tu, takkan nak telefon sorang-sorang lah. Jadi saya pun hari Jumaat pergi dah masjid, mayang masjid tu, habaq kat pengurusi, tolong umum lah. Umum-umum dalam apa, dalam hari Jumaat tu, abang kata hari Jumaat ni tuan-tuan tolong balik beritahu isteri tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang mengaji dengan ustaz hari Jumaat ni, hari Ahad. Hari Ahad ni ada kuliah di masjid, kuliah umum, kuliah muslimat. Abang kata kuliah hari Ahad tu ditangguhkan. Abang apa? Abang kata pengurusi. Pengurusi pun umum lah. Sebelum Jumaat. Hari Ahad tu kuliah ada nak? Kita umum tak ada lah kan. Tiba-tiba Ahad saya duduk rumah, tiba-tiba main panggilan telefon, 5 orang telefon. Ustaz, kuis 10 ni kami tunggu Ustaz tak main pasal apa? Ustaz tak orang ajak kami ke? Saya kata pula dah. Kata-kata duk atas kata hati aku habang dah tak ada kuliah ni. Jadi saya pun telefon. Bila pada jawab telefon lah, dia kata Ustaz kami tunggu ni. Ustaz kata pukul 9 ni, pukul 10 tak main-main lagi, tak ada kuliah lah. Kami tunggu ni. Berapa orang tunggu? 5 orang. Kedai tu ramai juga. Ada dekat 70-80 orang masa tu. Muslimat saja hari Ahad. Main 5 orang. Orang lain tak main pun. Saya tanya mereka. Saya buat pengumuman hari tu. Suruh pengurusi buat pengumuman. Pengumuman apa? Kuliah cuti. Ni, minta maaf sebut ni. Pakcik main hayang tak? Tanya makcik-makcik tu dah. Dia kata, pakcik hang. Janam. Dia kata pakcik hang. Dia faham dah tuan-tuan. Bila kata pakcik hang, dia berhenti yang tu. Apa maksud dia? Pakcik hang. Gitu. Tuan-tuan, kita jadi orang faham lah. Orang faham lah. Dia kata pakcik hang tu tahu dah. Pakcik hang tak habang lah tu. Jadi pakcik hang tak habang kan makcik hang. Makcik hang tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, apa isi khutbah itu sampaikan balik pada anak cucu. Jangan sengap kita seorang. Dengan khutbah apa? Hari ni khutbah apa? Balik sampaikan pula kat isteri. Oh, khutbah ni cerita pasal apa? Pasal beriman dengan Allah begini. Sampaikan. Maka Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku satu ayat pun. Kalau nak berjaya depan Allah, ajak manusia kepada kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga,
tu'inuna billah, beriman dengan Allah, berjaya hadapan Allah, jadi orang terbaik. Kemudian yang keempat apa dia? Silaturahim. Ya, silaturahim. Kemudian yang kelimanya, syarat berjaya hadapan Allah yang kelima ialah jagalah peranan kita nasihat menasihati. Abang aku terima, aku abang hang terima. Kalau Islam itu dibina di atas nasihat. Kan jangan jadi seperti Nabi Nuh dengan anak-anak isteri dia. Nasihat. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takun minal ghariqin. Biar Nabi Nuh kata dekat anak dia, wahai bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Kan? Irkab ma'na boleh baca, yang qiraat irkab ma'na boleh baca, irkam ma'na cara kita baca. Baca dengan irkam dengan mim. Irkam ma'na. Ya wahai anak aku, jom naik dengan aku ke kapal ni. Jangan jadi orang yang tenggelam nanti, kata Nuh kepada anak dia. Anak dia kata apa? Kak jawab, menjawab balik, tak mau terima nasihat mak ayah dia. Anak dia menjawab dengan tak mau terima nasihat ayah dia. Dia kata apa? Anak Nabi Nuh kata apa kat Nabi Nuh? Sa'awi il jabal. Aku naik atas bukit, aku kabat bukit tu. Bukit apa? Bukit tinggi lah. Yu'simuni minal ma. Nanti aku selamat daripada air itu. Tak mau dengar perintah. Dia tak mau dengar akan nasihat ayah dia. Jom naik kapal ni, tak mau. Bermakna tuan, orang tak mau dengar nasihat ni ialah orang yang tidak ada agama. Kerana hadis Nabi berbunyi, ad-din an-nasihah. Agama Islam ialah agama nasihat menasihati. Yang tak mau dengar nasihat ialah orang yang tidak ada peranan dalam agama dan tidak ada agama sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu yang dimaksudkan ayat ini, niat ta'bih ayat ini tuan. Dari orang yang mukmin ialah orang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Kemudian wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Benda-benda ni semua jaga hak Allah, dan Allah kata beri khabar gembira kepada orang beriman. Wa basyiril mu'minin, khabarkan dengan syurga, khabarkan dengan pengampunan Allah pada orang yang beriman dengan Allah. Maka ayat ni termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang salihin, 6-7 benda ni yang ada pada ayat 112 surah At-Taubah. Sebahagian daripada cara-cara menjadi orang yang beriman kepada Allah dan cara-cara menjadi orang yang salihin pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seperti yang itulah, panjang lagi tak habis lagi ni. Ni sebelah muka surat sebelah ni masih ada lagi macam mana nak jadi orang yang beriman. Lebih kurang 10 benda lagi. Jadi khabarkan oleh ulama-ulama macam nak jadi orang yang soleh dan macam nak jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung nanti lagi insya-Allah di masa depan. Tak banyak atas sekarang bahasa. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa depan dan minggu depan insya-Allah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una qawli fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.